jukung bisa mencapai Rp400.000. Kalau mau ke sini, datanglah pada Sabtu atau Minggu. Di hari lain, meskipun buka, suasana pasar sangat sepi. Jadi kurang seru kalau mau berwisata. Melihat deretan penjual di Lok Baintan, jangan heran kalau jukung mereka seringkali bergesekan. Jarak antar perahu rapat sekali. Karena itulah diperlukan kayu ini untuk menggeser. Nah, kalau sudah menemukan barang incaran, tinggal panggil saja penjualnya. Dan lakukan tawar-menawar. Dan inilah tradisinya. Kata jual dan beli selalu disebut saat transaksi. Kebiasaan ini mengacu pada akad dalam syariat Islam yang tertanam pada masyarakat Banjar. Ada tipsnya nih, kalau mau dapat barang murah, tunggulah sampai hari beranjak agak siang. Apa itu? Ini harganya berapa? Harganya 15.000 kan, 5 biji? Kurang kecil. murah ini sudah siang kan. Oh, jadi kalau ada siang gini lebih murah? Iya, lebih murah. Jadi kalau mau beli harganya lebih murah, kita kan di sini tutupnya jam 8 pagi. Jadi mendekati jam segitu harga lebih murah dari pagi. Yaudah, saya pagi. Iya. Beli 5. Jam 8 pagi, pasar memang sudah selesai. Pasar cepat bubar karena mengikuti arus sungai. Semakin siang, lokasi akan semakin jauh ke hilir. Hal ini membuat sulit para pembeli dan pedagang untuk pulang. Pasar terapung ini sudah ada sejak 400 tahun lalu. Namun sayang, kini jumlah penjualnya semakin berkurang. Semakin bagusnya akses darat di Kalimantan Selatan menjadi salah satu penyebabnya. Agar tradisi jual beli di pasar tidak punah, pemerintah setempat pun membuat pasar terapung baru. Namanya Pasar Siring Tandean. Dari Lok Baintan jaraknya sekitar 1 jam perjalanan. Karena sepinya minat pembeli dan penjual untuk bertransaksi di pasar terapung tradisional, maka pemerintah setempat mendirikan pasar terapung Siring Tandean ini yang berada di tengah-tengah kota. Jenis dan harga barang di sini tak jauh berbeda dari pasar sebelumnya. Ada banyak dan murah-murah. Terima kasih. 4 sisir pisang harganya 10.000. Pasar Siring Tandean hanya buka hari Sabtu dan Minggu. Saking banyaknya pembeli, sejumlah pedagang dari pasar apung lain ikut-ikutan hijrah ke sini. Paham sih kenapa akhirnya pembeli lebih suka berbelanja di pasar ini, karena kemudahan aksesnya. Kita nggak perlu lagi tuh sewa jukung atau klotok, cukup via darat, selesai deh. Ramainya pedagang salah satunya juga karena sokongan pemerintah setempat. Untuk menghidupkan pasar, para pedagang ini diberi subsidi Rp50.000 sehari. Acil-acil juga bersedia untuk berdagang agak jauh dari Lok Baintan ke Banjarmasin. Jarak yang agak jauh itu kita fasilitasi bagaimana agar mereka bisa berdagang di Banjarmasin, tetapi jarak yang agak jauh ini kita fasilitasi, kita bantu mereka. Untuk menyiasati kondisi pasar lain yang semakin sepi, wisata susur sungai pun kini dikembangkan. Harapannya, wisatawan akan singgah dalam perjalanan konsum mereka. Susur sungai itu starting point-nya atau titik keberangkatannya memang dari Menara Pandang sini, dari Siring Tandean, Pasar Terapung Siring Tandean. Susur sungainya rutenya arah ke Lok Baintan dan arah ke salah satunya juga arah ke Pasar Terapung Queen. Itu sebagai salah satu upaya dari kita, pemerintah Kota Banjarmasin, untuk keberadaan pasar terapung yang sifatnya kata Pak tadi yang sudah ada sejak dulu tradisional itu tetap bertahan.
Pasar Terapung telah menjadi kekayaan budaya Kalimantan Selatan. Ia menjadi ikon tujuan wisata siapapun yang singgah di kota 1000 sungai ini. Upaya melestarikannya adalah upaya melestarikan budaya, agar generasi nanti masih bisa menjadi saksi keunikannya. Novita Sari Toza Pratama melaporkan untuk NET. Nah, itu adalah sebahagian daripada kegiatan ekonomi yang dijalankan di sepanjang Sungai Mekong. Ini merupakan aktiviti ataupun kegiatan ekonomi yang salah satu faktor kepadatan penduduk di sepanjang sungai di Asia Tenggara, salah satu daripada tajuk kita semalam. Baik, semalam kita sudah ada lagi yang bermasuk. Kelly, Malia, Sean. Baik, baik, semalam sudah dijelaskan ataupun sedikit penjelasan berkenaan dengan taburan penduduk di Asia Tenggara oleh video yang cikgu tunjukkan. Itu yang tadi ya. So, kita pergi kepada 11.2 seperti yang awak tengok di screen di situ, yaitu fungsi-fungsi pertempatan bandar utama di Asia Tenggara. Kalau awak ada buku teks, boleh rujuk di muka surat 122. Semalam pun sudah dijelaskan ini. Baik, kita ulangi, saya ulangi sekali lagi sebagai ulang kaji lah. Okay. Kebanyakan bandar-bandar utama di Asia Tenggara berfungsi sebagai ibu negara dan pusat pentadbiran. Itu yang kita tengok dekat di kaca komputer awak ataupun pakai yang menggunakan handphone. Kemudian yang kedua, banyak bangunan agensi kerajaan dibina di kawasan ini yang dapat menyediakan perkhidmatan terbaik kepada penduduk. Okey. Yang ketiga contohnya di Manila, Filipina. Kemudian ini Piadao di Myanmar, Bandar Seri Begawan, Brunei, dan di Bangkok, negara Thailand. Cikgu akan kongsikan dengan awak semua nanti satu video yang berkaitan dengan negara Filipina selepas ini, itu Bandar Manila, nantilah sekejap. Baik, sebelum kita terus kepada tajuk yang seterusnya, nah ini gambar yang awak nampak sekarang ialah pusat pentadbiran Bandar Seri Begawan. Halo, boleh dengar. Pelanggan pergi Brunei, ini adalah Bandar Seri Begawan. Baik, pusat perdagangan. Okey, sebelum kita pergi kepada tajuk ini, pertama saya nak ingatkan, tolong isi borang kedatangan yang cikgu letakkan tadi. Ya.
Ada barang tadi yang cikgu letakkan, yang belum isi itu, yang sudah tuh oke. Oke, jangan lupa awak isi borang kehadiran tu. Sekejap cikgu letak balik, mungkin ada yang terlepas yang baru masuk tu. Okay. Ada di sini. Yang belum isi, yang sudah tu okey. Kemudian satu lagi ialah pada minggu hadapan kita bercuti. Jadi tidak ada PDPA, tidak ada perjumpaan kita pada minggu hadapan. Kita cuti, okey. Dan selepas itu tidak tahu sama ada sekolah dibuka. Kalau sekolah dibuka, saya dimaklumkan bahawa hanya tingkatan 5 dan tingkatan 6 yang akan diminta untuk datang ke sekolah untuk menghadiri PDP pembelajaran dan pengajaran bersemuka. Jadi awak masih juga ada di tempat kediaman masing-masing. Okey. Okey, selamat pagi sekali lagi kepada semua yang baru saja mengikuti kita. Baik, kepada kawan-kawan awak yang ada maklum balas kepada saya atas sebab yang tidak dapat bersama kita semua waktu ini, yang awak boleh hubungi ataupun awak kenal. Minta mereka tengok balik video di dalam channel YouTube cikgu. Nanti cikgu akan letakkanlah link dia untuk lihat video ini, ataupun boleh didapati di dalam email awak tu, yang email yang awak gunakan untuk menghadiri pagi ini, okey, PDP pagi ini. Okey, kita akan teruskan kepada mana? Yang kedua ialah terdapat sebelum tu taburan penduduk, rujuk buku teks awak muka surat 122. Taburan penduduk merujuk kepada sebaran penduduk di kawasan di muka bumi, di sesuatu kawasan di muka bumi. Taburan penduduk di Asia Tenggara adalah berbeza-beza mengikut kawasan. Dalam peta yang ini adalah 11.1. Okey, yang kedua yang kita akan lihat pada pagi ini ialah fungsi bandar. Itu yang saya cuba bawa kepada awak pada pagi ini. Balik kepada skrin komputer awak. Terdapat banyak kemudahan, pelabuhan, pusat perniagaan dan bangunan-bangunan bank yang terkemuka di bandar. Kedua, pelabuhan pula digunakan untuk aktiviti ekspor dan import, sama ada barangan domestik ataupun antarabangsa. Contohnya, Surabaya di Indonesia, Johor Bahru di Malaysia, dan Oxford Road di Singapura. Baik, kita lihat yang seterusnya. Ini adalah di Bandung, Indonesia, merupakan surga membeli belah bagi pelancongan. Ini pusat ekonomi di kawasan bandar. Okey. Kemudian yang ketiga ialah pusat pelancongan. Pelancongan tempatan dan antarabangsa datang pelancong tempatan dan antarabangsa datang melawat ke bandar-bandar utama di Asia Tenggara kerana mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Contohnya, terdapat pusat-pusat hiburan dan bangunan-bangunan seperti pasar seni, museum, dan studio music. Ini adalah untuk menarik ataupun antara sebab ataupun faktor yang mengapa pelancong-pelancong tempatan dan juga
antarabangsa datang melawat ke bandar. Contohnya bangunan di KLCC di Malaysia, itu di Kuala Lumpur, dan Universal Studio di Singapura dapat menarik kehadiran pelancong daripada luar negara. Ini adalah gambar yang menunjukkan ini bangunan KLCC, bangunan Petronas. Kalau awak pernah pergilah, yang pernah pergi ke Kuala Lumpur, memang sudah datang ke tempat ini. Kemudian ini di Singapura, awak tengok Universal Studio Singapura, dia macam theme park, tempat permainan ataupun tempat hiburan. Baik. Kemudian kita tengok video Universal Studio di Singapura. Sebentar. Okey, kita tengok bagaimana ia boleh menarik perhatian. Itu antara sebab pusat pelancongan. Kalau tengok dalam muka surat di 125, muka surat buku teks awak ada pusat pelancongan di Asia Tenggara, kemudian pusat perindustrian, pusat perhubungan. Tapi sebelum ini kita tengok dulu video apa yang kita ada. Okey. I'm Gary Bembridge, tipsoftravelers.com. In this video, I have something for fans of theme parks. Universal Studios in Singapore. It's a fantastic experience. It's a great theme park, and I'm going to show you around Universal Studios in Singapore. Officially opening in May 2011 as the 4th Universal Studios theme park in the world. It's the smallest, but still has 24 attractions across 7 themed zones, built around a central lagoon. There are 30 restaurants and food carts. You enter the park in Hollywood and walk along the Walk of Fame. There are frequent character appearances, including the always popular Minions. The big tip is to head left on arrival into Madagascar, as most guests turn right, and so rides will be quieter and have less lines going this way. The area is themed around DreamWorks films, and there is the fun Madagascar Crate Adventure. Next is on to Far, Far Away, themed around the Shrek films. This large area has a number of great attractions, including Enchanted Airways, a more child-friendly roller coaster. The Puss in Boots Giant Journey is one of the newer rides in the park, and also child-friendly. The height restrictions apply to both of these rides. I really enjoyed the Shrek 4D Adventure, held in the theatre with rows of seats that have some movement. The Donkey Live Show is great fun too. From here you head into the Lost World. The first area is Jurassic Park. Inside is the fantastic Canopy Flyer, which whisks you over the treetops. For kids, the Dinosaurin lets them ride their own Peridon. The braver can ride the Jurassic Park Rapids Adventure, a thrilling river raft ride. The second part of the Lost World is Waterworld, a thrilling live show based on the film of the same name. Set in a world covered by water, the show includes remarkable jet skiing and boat action. With plenty of thrills and explosions, make sure you check the times of the show and make sure you see it. You leave the Lost World to enter ancient Egypt. This is an impressive part of the park. It includes the treasure hunters, where kids can drive their own jeeps around a track. There are frequent appearances by Egyptian royalty like these. Adrenaline junkies can then enjoy the Revenge of the Mummy roller coaster. It's in the dark and has lots of twists and turns. Carter's Curiosities sells ancient Egyptian-themed souvenirs and gifts. It's a complete change then as you leave ancient Egypt for the future and sci-fi city.
The main feature here is the world's tallest dueling roller coasters, based on Battlestar Galactica. Choose from the human or Cylon ride and travel over 14 stories high. If that looks too much, then there's the accelerator, whirling, twirling pods. My favorite, though, is the 3D Transformers ride. You travel in small pods with 3D screens all around you and lots of twists and turns. It's my all-time favorite Universal Studios ride. After Sci-Fi, it's onto the last zone in New York. Replicas of famous sites like the Library and Rockefeller Center dominate. Attractions here include lights, camera, action, hosted by Steven Spielberg, where a set is destroyed by a hurricane before your eyes. There's also the Sesame Street Spaghetti Space Chase, a fun space adventure with Elmo and Super Grover. You're then back where you started in Hollywood and the exit. I recommend stopping at Hollywood China Bistro for some great dim sum noodles or rice, or perhaps a Starbucks coffee from the Celebrity Cafe and Bakery. Then stock up with souvenirs from the huge Universal Studios store. It may be the smallest Universal Studios in the world, but as you can see, with 24 attractions and 30 places to eat, there's a lot to see and to do. It's really easy to navigate and get around as the park is in a circle around that central lagoon. I loved every minute of my time here. And so I hope you enjoyed that video and it's given you some great travel inspiration or ideas. If you're watching this video on YouTube, it'd be great if you gave a like for the video, and also please subscribe to the channel, Tips for Travelers. Wah, itu tadi awak tengok Universal Studio di Singapura. Sudah pasti ianya akan menjadi faktor utama pelancong-pelancong tempatan akan datang ke pusat-pusat bandar seperti itu. Okey, termasuk awak pun mungkin suka juga kalau pergi Singapura datang ke Universal Studio ini. Okey. Kemudian kita tengok yang 0.4 iaitu pusat perindustrian. Terdapat banyak bangunan kilang dibina di kawasan ini, menjadikan ianya kawasan perindustrian yang atau perkilangan. Kemudian sektor perindustrian menawarkan banyak peluang pekerjaan yang dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Baik, selain itu, pusat perindustrian juga menjadi contoh yang dapat awak kita lihat di sini adalah di Manila menjadi pusat pemasangan kenderaan dan Thailand sebagai pusat pemasaran ringan. Cikgu akan bawa awak lihat situ lagi selingan video Bandar Manila untuk kita tetap bersama. Okey, kita tengok video daripada Bandar Manila sekejap ya.
Itu adalah video yang menunjukkan apa tuh? Ada yang Diana baru masuk, oke. Video Bandar Manila, Filipina yang salah satu daripada pusat perindustrian menjadi tarikan kepada penduduk yang menjadikan pusat bandar yang utama, salah satu daripada pusat bandar utama di Asia Tenggara. Okey. Dan kita tengok dulu, kita balik semula ke ini screen ya. Kilang kereta ini adalah paparan kepada kilang kereta di Malaysia, itu ini adalah kilang kereta Proton di Malaysia. Pusat perhubungan, yang kelima tadi, yang keempat, yang kelima ialah pusat perhubungan dan pengangkutan. Kalau kita lihat dalam buku surat buku teks kita, yaitu di muka surat 125, kita tengok. Bandar juga menjadi pusat pengangkutan utama karena menjadi tumpuan pengangkutan darat, air, dan udara. Okey, bandar dilengkapi dengan kemudahan sistem pengangkutan yang maju seperti kereta api elektrik, contohnya LRT dan monorail. Ini kalau di Kuala Lumpur, kita boleh tengok ni lah. Siapa yang pernah pergi ke Kuala Lumpur, awak mungkin pernah menaiki pengangkutan inilah, pengangkutan kereta api aliran ringan, LRT ataupun monorail yang terdapat di Kuala Lumpur. Okay, selain itu terdapat juga lapangan terbang Changi di Singapura, lapangan terbang Bangkok di Thailand, dan lapangan terbang antarabangsa di Kuala Lumpur. Kalau ada cikgu nak kongsikan lapangan terbang Changi di Singapura, kita tengok macam mana rupa lapangan terbang Changi di Singapura. Okey, kalau cuba kita tengok. Canggih. Okey. Ini adalah merupakan suasana lapangan terbang Changi di Singapura. Kalau yang pernah pergi Singapura, awak pernah melalui tempat ini ataupun kawasan ini di lapangan terbang. Sama seperti kalau pergi ke KLIA ataupun di KIA, Kuching International Airport. Tapi Kuching International Airport tidak adalah kolam renang macam ni. Tak ada secantik ni. Yeah, planes getting ready to take off right there. Nah, ini di kawasan, di tempat di lapangan terbang ataupun di airport, di Changi Airport.
Cantik kan? Changi Airport dia kalau lihat I'm just gonna stay here because Singapore airport is pretty awesome. kalau pandemik COVID-19 sudah tak ada, bawa lah ibu ayah awak pergi Singapura. Sampai airport awak balik lagi Sarawak. Suasana di sana sangat nyaman dengan aroma dia lagi kalau awak pernah pergi ke sana. Okey, macam itulah tadi suasana yang sempat saya bawa untuk awak, yaitu Singapore Changi Airport ataupun lapangan terbang Singapura. Okey. Dan kita balik kepada perbincangan kita. Okey. Selain itu, terbawah sekali. Selain itu terdapat lapangan terbang Changi Singapura, lapangan terbang Bangkok Thailand, dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Sama juga di lapangan terbang Kuala Lumpur dan juga lapangan terbang Bangkok di Thailand. Ianya kawasan tempat atau pusat-pusat yang menjadi tumpuan pelancong. Itu pusat perhubungan dan juga pengangkutan yang boleh menarik kehadiran pelancong dan juga memberi peluang pekerjaan kepada penduduk ataupun rakyat di sebuah negara itu. Okey. Ada yang memang datang ke ada yang memang datang ke airport hanya untuk melihat keindahan saja di kawasan airport itu. Okey, untuk lepak kalau zaman dulu. Okey, yang di skrin awak sekarang ialah contoh MRT di Malaysia, iaitu pengangkutan kereta api. Kemudian yang sini Singapura, MRT di Singapura, okey. Kemudian ini Filipina. Okey, kemudian yang satu lagi ini ialah saya rasa di Indonesia. Okey. Jadi keempat negara kita di sekarang ini, Malaysia, Filipina, Singapura dan juga Indonesia, mempunyai sistem pengangkutan kereta api ini MRT ya. Yang agak moden ataupun agak canggih lah. Okey, untuk kegunaan dan kemudahan penduduk ataupun pelancong. Okey, ini ujian minda. Okey, satu lagi adalah video yang akan saya tontonkan kepada awak pada hari ini, iaitu evolusi bangunan tertinggi di dunia. Saya ada videonya. Sekejap, saya rasa saya ada video. Kita cuba tengok macam mana. Ada video di sini. Ada video yang sudah tadi sudah kita tengok. Bandar Manila sudah. Oke, sekarang kita coba tengok. Pas video evolusi. Oke.
Apa yang awak saksikan masa ini ialah pembinaan ataupun wujudnya setiap bangunan-bangunan tertinggi di dunia. Ini evolusi yang dipanggil evolusi bangunan yang tertinggi di dunia. Contohnya Petronas Tower di mana pada tahun 1998. Oke, sebelum itu tadi kita tengok bangunan-bangunan lain, ketinggian dia ada di situ. Lepas itu Taipei, Taiwan, yaitu bangunan 101 pada tahun 2002 yang lebih tinggi. Ketinggiannya mengatasi bangunan Petronas 2004 di Burj Khalifa, Dubai. Selepas itu yang ini 2008, oke. Ini bangunan tertinggi pada 2010. Bangunan lebih tinggi lagi daripada Petronas. Kemudian bangunan Jeddah Tower. Oke, Jeddah Tower dibina pada tahun 2020, pada tahun inilah 2021. Oke. Yang terkini, bangunan terbaru Dubai. Mana satu yang ini? Dubai Great Tower ataupun ketinggian ialah yang ini belum siap lagi. Ketinggian ialah 4.413 kaki. Ini merupakan evolusi ataupun pembangunan bangunan tertinggi di dunia yang akan menjadi tarikan pelancong tempatan ataupun antarabangsa untuk melawat kawasan-kawasan ini. Kalau kita menjadi pelancong ke seluruh dunia, ini antar bangunan ataupun tempat yang seharusnya kita hadir ataupun harus kita lawat apabila kita melancong kepada ke negara-negara seperti yang ditunjukkan tadi ya pada di negara yang ada mempunyai evolusi bangunan tertinggi macam ini. Jadi Malaysia salah satu daripada negara yang mempunyai bangunan tertinggi yaitu bangunan Petronas ataupun lebih dikenali sebagai KLCC. Baik, balik ke skrin kita, Bangkok, Thailand. Ini adalah pasar tadi, pasar terapung. Video pada mula-mula tadi yang saya tunjukkan. Oke, kepada yang lambat masuk tadi, mungkin awak tak kesempatan tengok video, tapi tak apa, awak boleh tengok lagi rekaman video ini melalui channel saya yang akan saya test ataupun lampirkan link dia di dalam Google Classroom. Oh ya, saya lupa saya beritahu, Google Classroom saya dah masukkan semula nama, ada yang sudah accept, sudah terima invitation yang saya letak di situ. Kepada yang belum, tolong aktifkan ataupun accept, terima invitation itu, memudahkan awak untuk mengikuti kelas ataupun nota-nota dan juga latihan yang saya letakkan di situ. Saya sudah, yang lama tu saya dah delete semua nama dan saya
dimasukkan semula sebab ada yang berpindah kelas dan sebagainya. Kemudian ada dua, satu dalam kelas awak dan satu lagi dalam gabungan. Kedua-duanya sama, maklumat ataupun isi yang saya letak di situ adalah sama dan mempunyai link yang sama juga lah. Boleh sama buka di dalam gabungan, kelas gabungan ataupun buka dalam kelas masing-masing. Baik, balik ke screen kita sebab masa tak banyak lagi ya. Kita ada 13 minit. Okey, Bangkok, Thailand terletak di tebing sungai Menam Chao Phraya. Itu kedudukan bandar Bangkok. Terkenal dengan pasar terapung yang lebih dikenali sebagai Venice Timur. Okey, jumlah penduduk di sekitar kawasan Bangkok ini ialah 9.44 juta. Yang ini adalah data pada tahun 2016. Okey, pada tahun 2016. Nah. Kemudian Kuala Lumpur, ini adalah di bawah tajuk tadi, fungsi-fungsi pertempatan bandar utama di Asia Tenggara. Apakah fungsi dia untuk menarik pelancong dalam dan luar negara? Baik, tengok di yang ni, Kuala Lumpur, Malaysia, apakah data dia? Terletak di penemuan dua sungai, iaitu Sungai Kelang dan juga Sungai Gombak. Okey, Sungai Gombak ini Selangor, Kelang ni Kuala Lumpur. Okey, dan bandar metropolitan terbesar di Malaysia. Nah, maksudnya bandar metropolitan adalah bandar yang mempunyai penduduk yang padat lah. Okey, mempunyai ramai penduduk. Jumlah penduduk sekitar 1.76 juta. Okey, pada tahun 2016. Ini data pada 2016, iaitu 5 tahun yang lepas. Sesungguhnya pada masa kini, selepas 5 tahun, penduduk itu lebih banyaklah, sudah meningkat. Okey. Kemudian kita tengok bandar Manila atau di Filipina. Okey, Manila adalah ibu negara Filipina. Kita tengok data dia, terletak di timur Teluk Manila di Pulau Luzon. Okey. Bandar raya cosmopolitan. Pelbagai fungsi dari segi ekonomi dan sosial, jumlah penduduk dia ialah 13.1 juta pada tahun 2016. Jumlah penduduk dia lebih banyak. Kalau tengok tadi, Kuala Lumpur cuma 1.76 disebut metropolitan. Okey. Tapi Filipina kita tengok ya. Filipina 13 kali ganda dan ia dikenali sebagai bandar cosmopolitan. Okey. Itu adalah data pada tahun 2016. Okey. Jadi itu adalah tajuk kita yang terakhir ataupun maklumat yang terakhir yang cikgu kongsikan dengan awak pada pagi ini. Okey, ini dah tadi pemandangan Bandar Manila tadi sudah cikgu tunjukkan. Yang terakhir iaitu Jakarta, Indonesia. Ini lagi banyak. Baik, Indonesia seperti dalam taburan penduduk yang kita ketahui pada awal adalah merupakan negara yang mempunyai penduduk paling padat ataupun paling banyak di dunia. Okey. Terletak di bahagian barat Laut Jawa, Pulau Jawa, iaitu pulau yang paling padat penduduk di Indonesia. Okey. Bandar metropolitan juga seperti Kuala Lumpur. Terbesar di Indonesia, jumlah penduduk sekitar 10.4 juta pada tahun 2016. Belum lagi menjadi cosmopolitan. Okey. Tapi Indonesia mempunyai pulau yang paling banyak pulau di dunia lah, dan mempunyai jumlah penduduk yang terbanyak di dunia. Okey, kemudian yang terakhir sekali Bandar Singapura, seperti yang awak tengok tadi, studio yang awak tengok, bandar yang serba canggih, bandar yang serba moden, dan bandar yang sangat-sangat cantik yang dekat dengan negara kita bersebelahan. Okey, Bandar Singapura.
Terletak di selatan semenanjung Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Tebrau, pelabuhan termaju di Asia Tenggara dan terpenting di dunia. Okey ya. Yang terpenting di dunia, jumlah penduduk sikit saja 5.7 juta. Pada tahun 2016, sebuah bandar metropolitan. Okey, penduduk dia tak ramai dan tempat pun, pulau pun tidak besar. Jadi, tapi ianya merupakan pulau yang sangat penting lah, pelabuhan yang sangat penting, iaitu tempat persinggahan pedagang-pedagang ataupun kapal-kapal dari barat ke timur dan juga timur ke barat. Okey, ini adalah Naypyidaw di Myanmar ataupun dulu dikenali sebagai Burma. Okey, bandar dia ada lain sikit kita tengok. Bandar ini siap pada tahun 2012 bagi menggantikan bandar lama iaitu Yangon. Okey. Bandar ini juga dikenali sebagai bandar di Raja. Kalau kita tengok keadaan bandar dia pun ada kemas sikit, dia tak moden, dia ada pattern dia sendiri. Okey. Populasi penduduk di bandar ini masih sedikit kerana merupakan kawasan yang baru dibina lah. Ini merupakan bandar baru, iaitu bermula pada hanya dibuat ataupun hanya wujud pada tahun 2012. Jadi tak belum banyak lagi lah penduduk dia. Jadi aktiviti dan juga kegiatan ataupun kawasan-kawasan untuk menarik pelancong belum begitu wujud lagi, belum wujud lagi sebenarnya. Okey. Jadi ini ujian minat kita tinggalkan. Apa-apa ujian cikgu akan letakkan di dalam apa nama tu, di dalam latihan dalam kita punya Google Classroom ataupun diletak dalam WhatsApp group kita. Okey. Jadi kita ada masa lebih kurang 6 minit lagi. Baik, kepada kalau awak ada soalan yang nak ditanya untuk pada hari ini? Tidak. Awak boleh buka video awak, tak ada soalan. Okey, awak boleh buka buka video awak ataupun awak boleh buka juga mic awak. Okey, tak ada soalan. Baik, kalau tak ada soalan, cikgu nak balik lagi ke yang pertama tadi yang kita tengok dalam kalau macam tu saya nak awak, kalau ada kertas sekarang, saya nak awak salin soalan uji minda 1 ni, awak tengok di screen sekarang ni. Nombor 1, nanti awak letak dalam Google Classroom awak, bagian awak boleh hantar di situ pada bagian latihan. Okey, 1 uji minda, awak salin dulu soalan ini. Itu 1, nyatakan negara yang paling ramai penduduk di Asia Tenggara. Awak kena tengok baliklah video ni ataupun boleh rujuk dalam buku teks daripada muka surat 120 sehingga muka surat, saya lupa satu lagi. Tadi saya ingat nak beritahu awak tapi tak apa. Hingga muka surat 127, okey. So, jawapan dia ada di situ. Kedua, nyatakan negara paling padat penduduk di Asia Tenggara. Ketiga, terangkan faktor yang menyebabkan sebuah kawasan itu berpenduduk padat. Keempat, jelaskan faktor yang mempengaruhi penduduk jarang di Asia Tenggara. Mengapa saya tak bagi awak soalan ni sebelum ini? Kerana soalan ini hanya boleh dijawab selepas habis kita Google Meet hari ini. Tajuk yang baru sebentar tadi itu yang boleh menjawab soalan ini. Inilah sebab saya tak mau bagi awak ujian minda ni, walaupun dia ada maklumat dekat dekat taburan penduduk di buku surat 122, tapi perlu juga untuk awak dapatkan maklumat yang sama sehingga kepada tajuk kita yang terakhir.
Okey, saya nak awak salin dalam buku nota awak di muka surat 128, iaitu imbas kembali. Awak salin ikut ikut format yang ada di dalam buku teks itu. Dalam buku teks awak muka surat 128, boleh awak salin untuk di dalam buku nota awak ataupun buku latihan awak. Okey. Jangan photostat salin. Saya nak awak salin ni. Kalau awak photostat nanti awak tak baca. Okey, mengapa saya nak awak salin? Supaya sementara awak salin itu awak boleh baca dan memahami kedudukan penduduk Asia Tenggara, iaitu taburan penduduk di Asia Tenggara ada 3, iaitu padat, sederhana, jarang. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan penduduk di Asia Tenggara ini ialah jumlah penduduk di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga ialah fungsi bandar utama. Apakah fungsi yang kita sudah baru bincangkan tadi dan video-video yang awak lihat. Tak banyak, sikit saja tu yang berkaitan. Okey, jadi sekali lagi saya yang ini sudah salin, saya rasa sudah. Sekali lagi saya ingatkan kepada awak, cuma bagi makluman iaitu pada minggu hadapan kita bercuti, jadi dan hari ini pun awak sudah boleh mula untuk makan di kedai, kalau tak silap saya lah. Okey, tapi walaupun dibenarkan, elakkanlah awak makan di kedai, baik awak makan di rumah, sebab suasana kita tidak begitu baik di luar sana, dan seboleh-bolehnya duduk saja di rumah menghadapi pelajaran, buka buku dan sebagainya. Paling kurang pun awak boleh menonton TV dan sebagainya di rumah. So elakkan berada di luar kepada yang suka keluar tu. So boleh makan di kedai, memang boleh, tapi kalau boleh tu tak perlulah, tak tu sangatlah, tak penting sangatlah. Okey, baik awak tak perlu pun makan di kedai, kan, betul Renolan, duduk makan di rumah lagi sedap. Okey, tapi dibolehkan sudah. So saya fikir, cikgu fikir hanya sampai di sini saja kita pada hari ini. Selepas ini awak ada lagi subjek lain, kan, untuk diikuti. Dan perlu saya ingatkan juga, tolong yang belum isi barang kedatangan tadi, tolong isi, okey? Carilah di mana-mana, di dalam tu pun ada link. Itu dah. Di dalam kita punya WhatsApp group pun ada link dan sebagainya. Cikgu tinggalkan. Jadi itu saja untuk kita pada pagi ini, dan cikgu ucapkan selamat berhujung minggu, selamat bercuti, selamat belajar, dan semoga awak semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jaga diri awak. Okey, cikgu tinggalkan awak dengan lagu daripada Felix hari ini. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala telah ku coba,
tak tampak di namun